الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan ialah bertakwa, maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam mengajak manusia kepada Islam, petunjuk dan ajaran Allah yang wajib dipatuhi secara menyerah diri. Dengan yakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan saja Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Allah juga bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, di antaranya sifat adil yang mutlak. Tidak ada zalim sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara rahmat Allah yang tidak terhingga kepada hamba-hambanya ialah menurunkan hukum syariat melalui nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam menunjukkan kepada manusia bukan sahaja mengajar hukum syariat itu, bahkan beramal dengannya. Bukan sahaja hukum yang berkait dengan diri masing-masing, keluarga, termasuklah hukum dan undang-undang yang berkait dengan pemerintahan negara. Maka nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam berdepan dengan kerajaan yang zalim di zaman masing-masing. Di antara kezaliman itu ialah tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalangan nabi-nabi ada yang berjaya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan negara dan pemerintahan, dan ada kalangan yang tidak sempat tetapi mewarisi pengikut-pengikut yang berjaya menegakkan negara dan pemerintahan yang melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hukum-hukum yang masih tinggal, di samping Al-Quranul Karim, kitab mukjizat yang tidak boleh dihapuskan sehingga hari kiamat, ialah saki-baki yang ada di dalam kitab Taurat yang diamal oleh orang-orang Yahudi Bani Israel, dan kitab Injil diperintah beramal dengan Taurat kepada penganut agama Kristian. Di antara undang-undang yang disebut di dalam Taurat ialah undang-undang qisas dan hudud,
yang berkait dengan kesalahan jinayah apabila berlaku di kalangan raja-raja dan pemimpin-pemimpin Bani Israel, mengerjakan maksiat, berzina, meminum arak dan sebagainya. Dengan berani mereka telah meminda hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengalahkan hukum sampingan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Demi sesungguhnya jika sekiranya engkau sendiri wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwahyukan kepadamu dan rasul-rasul yang terdahulu daripadamu, sekiranya engkau sendiri melakukan sekutu terhadap Allah dengan sesuatu yang lain, maka terhapuslah amalan kamu dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Di antara syirik itu ialah mengadakan hukum sendiri dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Adakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah yang mengadakan hukum syariat undang-undang dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjuang bagi menegakkan sebuah kerajaan yang melaksanakan syariat Allah, sehingga menolak tawaran menjadi raja, menjadi pemimpin, ditawarkan harta benda yang banyak ketika berada di Makkahul Mukarramah, kerana negara yang ditawarkan itu tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah setelah kalangan penduduknya menyerah diri dan harta mereka serta tanah air mereka bagi menegakkan pemerintahan yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintah para sahabat yang telah lama menganut Islam sebelumnya supaya berhijrah. Setelah digabungkan golongan Muhajirin dan Ansar, tegaknya pemerintahan negara Al-Madinatul Munawwarah, maka Allah menurunkan surah-surah Madaniyah, surah-surah yang diturunkan di Madinah, yang terkandung di dalamnya mendasar dan undang-undang negara. Di antaranya ialah undang-undang jinayah bagi mengawal keamanan dan keselamatan, undang-undang qisas dan hudud. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan hukuman terhadap seorang perempuan bangsawan, perempuan kenamaan yang telah melakukan kesalahan mencuri, dengan pengakuan dan kenyataan yang jelas, maka dijatuhkan hukuman hudud, dipotong tangannya. Maka gemparlah di kalangan bangsawan-bangsawan Quraisy yang telah menganut Islam. Mereka merasa pelik dan luar biasa, bagaimana seorang bangsawan boleh dijatuhkan hukuman potong tangannya. Mereka tidak berani untuk merayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kehebatannya. Lalu mereka meminta jasa baik Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, cucu angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
diminta supaya merayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dibebaskan perempuan itu daripada dijatuhkan hukuman had. Demi mendengar permintaan Usamah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya kerana mereka dan bersabda kepada Usamah, atashma'u fi haddin min hududillah, adakah engkau meminta syafaat dalam hukum had yang telah dinyatakan hukumannya oleh Allah, hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya? Engkau minta aku supaya menghapus dan meninggalkan hukuman ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid menyampaikan ucapan kepada para sahabat berkenaan ngerayuan supaya dihapuskan hukuman had yang dikenakan ke atas perempuan bangsawan itu, perempuan kenamaan itu, dan meneruskan ucapannya dengan sabda, innama ahlakal ladzina min qablikum idza saraqa asy-syarifu taraku wa idza saraqa ad-dha'if qat'u wa aymallahi law kanat Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sesungguhnya telah binasalah umat yang lebih dahulu daripada kamu apabila orang bangsawan melakukan kesalahan mencuri, mereka bebaskan. Apabila orang yang lemah melakukan kesalahan itu, mereka potong tangannya. Demi Allah, sekiranya anakku Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong tangannya. Menunjukkan penegasan dalam melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melaksanakan hukum ini menjadi perkara kehebatan bagi umat Islam yang menggerunkan musuh-musuh Islam kerana keadilan dan keamanan yang wujud di dalam masyarakat Islam. Ketika tentera Islam menguasai wilayah Rum Timur, Raja Rum Timur yang mengundurkan tenteranya ke utara Syam meminta pengintipnya supaya mengintip, memerhati dan melihat apakah yang dilakukan oleh orang Islam setelah mereka memerintah wilayah itu. Setelah selesai menjalankan tugas, pengintip itu datang menghadap Raja Rom dan menyatakan orang-orang Islam itu ialah orang-orang yang taat kepada Allah. Di waktu malam mereka adalah ahli-ahli ibadat. Di waktu siang mereka adalah pahlawan yang gagah berani. Mereka adalah orang yang adil. Sekiranya anak raja mereka mencuri, nescaya mereka potong tangannya. Demi mendengar ucapan itu, Raja Rum mengatakan, selamat tinggal wahai bumi Syam. Tidak ada harapan lagi untuk kembali sekiranya bumi itu diperintah oleh manusia yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehebatan orang Islam dengan undang-undang yang adil dan hebat yang berjaya mewujudkan keamanan dan keselamatan di dalam negara dan masyarakat Islam. Apabila berlaku kedatangan Tatar yang telah menjatuhkan kerajaan Abbasiyah, kaum Tatar telah menghapuskan undang-undang Islam, diganti dengan undang-undang Yasak, menghapuskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama Islam yang gagah berani bangkit memberi amaran kepada umat Islam. Di antaranya Ibnu Katsir
menyebut di dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqauman yuqinun. Adakah mereka itu mahu berhukum jahiliyah? Siapa yang lebih baik hukumnya selain Allah kepada kaum yang yakin, yang percaya kepada Allah? Hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah sahaja yang menolak undang-undang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir memberi amaran di dalam tafsirnya, barang siapa di kalangan umat Islam yang menggantikan hukum Allah dengan hukum yang lain dan menganggap hukum yang lain lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, bermakna dia telah murtad, mengeluarkan dirinya daripada agama Islam. Begitulah tulisan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Betapa jelasnya perkara ini. Allah Subhanahu wa taala menganggap memilih undang-undang yang lain berundang-undang Allah adalah mengikut hawa nafsu. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum, dan berhukumlah kamu wahai Muhammad dengan apa yang telah dihukumkan oleh Allah, dan jangan kamu ikut hawa nafsu mereka. Bermakna undang-undang yang lain berundang-undang Allah adalah undang-undang hawa nafsu. Hari ini umat Islam yang dikatakan telah merdeka daripada penjajah, sebenarnya penjajah tidak habis dengan sepenuhnya. Mereka meninggalkan undang-undang mereka, mereka meninggalkan peraturan mereka, mereka meninggalkan cara hidup mereka. Inilah yang menghasilkan keburukan, huru-hara, keruntuhan akhlak, merebaknya jenayah yang berlaku dalam masyarakat Islam. Inilah puncanya. Puncanya kerana kita meninggalkan syariat Allah dan beramal dengan undang-undang penjajah. Seterusnya marilah kita kembali kepada peringatan Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak harus, tidak boleh bagi seorang lelaki yang beriman dan seseorang perempuan yang beriman, apabila Allah memutuskan sesuatu perkara dalam urusan mereka, lalu mereka membuat pilihan yang lain daripada apa yang diputuskan oleh Allah dan diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati
malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing, menghisap kepercayaan kita, amalan kita dan perangai kita, sebelum dihisap di hadapan Allah pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan oleh sabdanya, taraktu fiikum amrayn lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selepasku selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitulah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menjauhkan diri daripada perkara yang direka-reka dan diada-ada, yang tidak ada kena-mengena dengan Quran dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang bercanggah dengannya, kerana perkara itu sesat, menyesatkan, membawa celaka di dunia dan neraka pada hari kiamat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan para malaikatnya untuk menyampaikan selawat sesiapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh, seterus melayakkannya mendapat syafaat pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا المظلومين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة سخطك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.